Selamat sejahtera. Topik yang dibincangkan pada hari ini adalah 6.2 transformer. So di sini ada 3 perkara yang akan dibincangkan. 1. Transformer injak naik dan transformer injak turun. Yang kedua adalah fungsi transformer dalam penggunaan peralatan elektrik di rumah. Dan akhirnya penyelesaian masalah berkaitan transformer dalam kehidupan. Okay, pengenalan hari ini. Transformer ini ke yang kamu fikirkan? Oh, tidak. Okay, sebenarnya transformer ini yang kita nak bincangkan. Yang biasanya kamu akan nampak di tepi jalan. Atau yang lagi kecil nanti kita tunjukkan. Okay, transformer sebenarnya merupakan alat mengubah voltan bagi arus ulang-alik. Ingatlah dia mengubahkan voltan bagi arus ulang-alik. Sekiranya arus terus, transformer tidak berfungsi. Okay. So, satu transformer yang ringkas dan mesti ada 3 komponen yang utama. Satu adalah teras besi lembut berlamina. Yang kedua, gegelung prima yang akan disambungkan kepada bekalan arus ulang-alik. Ketiga adalah gegelung sekunder yang dipasangkan kepada beban. So, beban ini boleh jadi pelbagai alat elektrik. Okay, sekiranya dipasangkan dia kepada satu mentor itu adalah beban. Okay. Gambar ini menunjukkan satu transformer ringkas yang biasa kita gunakan di makmal sekolah. So, boleh tak anda kena pasti komponen-komponen utama dia? Okey. So, ini adalah teras lembut berlamina. Dan ini adalah gegelung prima. Dan ketiga adalah gegelung sekunder. Okay. Mengapakah teras besi berlamina digunakan dalam transformer? Okey, sebenarnya teras besi berlamina digunakan untuk mengurangkan arus pusat. Kemudian dia dapat meningkatkan kecekapan transformer. Okey, teras besi berlamina ini terdiri daripada pelbagai lapisan besi lembut dan disusun secara berselang-seli. Okey, nampak dah kan? Okey, so transformer juga boleh dibahagikan kepada 2 jenis. Okey, yang pertama adalah transformer injak naik dan kedua adalah transformer injak turun. So, macam manalah kamu nak kenal pasti transformer injak naik dan injak turun? Jom kita tengok. Okey, bagi transformer injak naik, bilangan gegelung prima dia adalah kurang daripada gegelung sekunder. Okay, nampak kan bilangan prima dia kurang daripada gegelung sekunder. So, sekiranya kamu nak lukiskan atau tuliskan simbol dia, kita pun buat cara yang sama. Gegelung prima sedikit, gegelung sekunder lukis banyak sikit. Okay, so ingat nak. So, dengan itu, voltan bekalan arus ulang-alik dapat ditingkatkan melalui transformer injak naik. Okey, manakala bagi transformer injak turun, dia terbalik. Okey, di mana bilangan gegelung prima dia adalah lebih banyak daripada gegelung sekunder. Okey, nampak perbezaan dah kan? So, simbol dia pun buat cara yang sama. Gegelung prima lukis banyak gelung. Gegelung sekunder sedikit. Oleh itu, kita dapat menurunkan voltan bagi bekalan arus ulang-alik. Okay, macam mana dia bekerja nanti kita tengok. Okey. So, sekiranya kamu ada buku teks, kamu boleh rujuk pada muka surat 178 eksperimen 6.1. So, untuk eksperimen ini kamu kena membina dan mengkaji fungsi transformer ringkas injak naik dan injak turun. Okey. So, hipotesis dia dalam transformer injak naik,
voltan sekunder adalah lebih tinggi daripada voltan primer di input. So, dalam transformer injak turun pula, voltan sekunder atau output adalah lebih rendah daripada voltan primer. Okey, cara senang nak ingat, naik tinggi, turun rendah. Okey. So, eksperimen ini pemboleh ubah yang dimanipulasikan adalah bilangan lilitan gegelung sekunder. Okey. So, untuk pemboleh ubah bergerak balas, cikgu kena buat adjustment sikit lah, buat modify sikit. Sebab ada kekangan. Okey, kemudian pemboleh ubah yang dimalakan adalah bilangan lilitan gegelung. Okey, so voltan ini boleh menggunakan keceraan mentol untuk mewakili dia. Sekiranya mentol ada keceraan yang tinggi, sangat cerah, maksudnya voltan tinggi. Sekiranya mentol dalam keadaan malap, maksudnya voltan dia adalah rendah. Okey. So, dalam eksperimen yang cikgu tunjuk kat sini, sekarang input voltan atau voltan primer. Okey, adalah 120 volt. Okey, apabila bilangan gegelung sekunder adalah 3. So, bacaan output atau bacaan pada voltan sekunder adalah 60 volt. Okey, so kita masukkan dalam satu jadual. So, apakah jenis transformer ini? Agak-agaknya. Okey. So, transformer ini berjaya menurunkan voltan sebanyak 120 volt kepada 60 volt. Oleh itu, transformer ini adalah transformer injak turun. Okey. So, apabila bilangan lilitan pada primer dan bilangan gegelung pada sekunder adalah sama, 6. So, voltan input primer dengan voltan sekunder adalah sama. Okey. Okey. Sekiranya sekarang bilangan lilitan sekunder menjadi 9, iaitu lebih tinggi daripada bilangan lilitan pada gegelung primer. Jadi sekarang kita dapat bacaan voltan sekunder menjadi 180. So, tadi yang asal adalah 120 menjadi banyak, iaitu 180 volt. So, apakah jenis transformer ini? Okey, pandai transformer injak naik. Okey. So, dari pemerhatian kita, kita boleh buat kesimpulan bahawa dalam transformer injak turun, voltan sekunder atau output adalah lebih rendah daripada voltan primer. Jadi, hipotesis boleh diterima. Manakala dalam transformer injak naik, voltan sekunder atau output adalah tinggi daripada voltan primer. Jadi, yes, hipotesis juga boleh diterima. Okey, ingat no? Okey, bagi transformer hanya boleh mengubah voltan bagi arus ulang alik jika bilangan dalam gegelung primer dan sekunder dalamnya adalah berbeza. Okey. Dan sekiranya bilangan lilitan dalam gegelung primer dan sekunder adalah sama. Okey, jadi voltan dia tidak berubah. Okey, bagi fungsi transformer dalam peralatan elektrik di rumah pula, okey, tahu tak anda di Malaysia, voltan bagi bekalan arus ulang alik yang dibekalkan ke rumah adalah 240 volt. Okey, tetapi kebanyakan alatan elektrik di rumah kita tidak memerlukan 240 volt. Contohnya bagi pengecas telefon bimbit. Okey, dalam tu dia ada satu transformer. Okey.
So, kalau nak tahu kan transformer ini adalah injak naik atau turun, kita tengok kan pada label charger tersebut. Okey. So, untuk charger ini dia dapat menurunkan voltan 204 volt kepada 5 volt. Okey, nampak tak dari 240 volt kepada 5 volt. Maksudnya transformer ini adalah transformer injak turun. Bagi pengecas bateri komputer riba pula, sekiranya kamu tengok pada label dia, dia dapat menurunkan voltan 240 volt kepada 19 volt. So, nampak tak? 240 volt kepada 19 volt. Oleh itu, transformer yang digunakan adalah transformer injak turun. Okey. So, sekarang untuk penyelesaian masalah berkaitan transformer dalam kehidupan. Okey, memandangkan kita sudah tahu bahawa nisbah voltan primer kepada voltan sekunder adalah sama dengan nisbah bilangan lilitan gegelung primer kepada bilangan lilitan gegelung sekunder dalam sebuah transformer. Jadi, kita boleh gunakan rumus ini di mana Vp adalah voltan input gegelung primer atau voltan primer. Kita boleh panggil sebagai Vp sebagai voltan primer. Begitu juga dengan Vs adalah voltan output gegelung sekunder. Kita boleh panggil sebagai voltan sekunder Vs. Np pula sebenarnya adalah bilangan lilitan gegelung primer. Ns bilangan lilitan gegelung sekunder. Okey, ingat. Untuk P mesti adalah primer, S adalah sekunder. Apabila anda tuliskan nisbah ini, pastikan kamu kawinkan dia P bersama P, S bersama S. Jangan keliru. Okey, so bagi contoh pengiraan ini, Raja menunjukkan rajalita bagi transformer di dalam pengecas telefon bimbit. Boleh tak kamu hitungkan bilangan lilitan gegelung primer? Okey. So, kita dah tahu semua maklumat kan Vp di sini. Dan kita tahu Np, kita tahu Ns, kita tahu Vs. Okey, kemudian kita gunakan persamaan ini dan gantikan bacaan anda. Okey, Vp 240, Vs masukkan semua dan kemudian buatkan pengiraan, kamu dapati bilangan lilitan primer adalah 480. Okey, itu sahaja perkongsian hari ini. Semoga membantu.